Salam sejahtera kepada Cikgu Rozani dan Cikgu Izzati serta rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kita akan membincangkan tentang topik sumbangan bidang kimia. Kita akan bermula dengan pengenalan kimia. Perkataan alkimia diambil daripada bahasa Arab. Ia diubah ke dalam bahasa Inggeris dengan panggilan alchemy. Kimia ialah kajian berkaitan jirim. Ilmu kimia ialah bidang kajian sains yang berkenaan dengan komposisi, struktur, sifat dan interaksi antara jirim. Orang Yunani ialah bangsa pertama yang mencuba menjelaskan mengapa berlaku perubahan kimia terjadi. Mereka telah mengemukakan satu teori bahawa semua bahan terdiri daripada 4 unsur asas iaitu api, air, tanah dan udara. Kimia merupakan satu cabang ilmu sains yang mengkaji bahan yang terdapat di dalam alam semesta serta perubahan yang berlaku ke atas bahan ini apabila berinteraksi antara satu sama lain. Ilmu kimia kini telah berkembang begitu pesat. Barat mampu mengembangkan ilmu tersebut untuk meraih berbagai kemajuan. Antara tokoh-tokoh kimia ialah Jabir Ibnu Hayyan. Nama penuh beliau adalah Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan Al-Asdi. Beliau lebih dikenali sebagai Gibor bin Hayyan di kalangan orang Barat. Ada pendapat mengatakan beliau dinamakan Gibor kerana memperbaiki ilmu kimia iaitu memindahkan ilmu kimia tua kepada bentuk ilmu kimia moden. Beliau dilahirkan di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 721 M atau sekitar abad ke-7. Jabir adalah seorang yang berketurunan Arab, namun ada juga yang mengatakan bahawa beliau berketurunan Persia. Bidang kimia yang dipelopori orang Islam mencapai kemuncaknya dengan cepat dalam abad ke-8 disebabkan oleh beliau. Sumbangan Jabir Ibnu Hayyan adalah penghasilan peralatan. Beliau berjaya menghasilkan instrumen pemotong, peleburan dan dasar pengkristalan. Beliau juga telah menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan dan kristalisasi. Beliau juga merupakan pengasas beberapa teori kimia. Berbagai eksperimen telah beliau lakukan dengan teknik kimia yang kini menjadi dasar dalam mengembangkan ilmu kimia moden. Contohnya, benda logam iaitu bahan yang dapat ditempa kilat, menghasilkan suara seperti emas, perak dan timah. Kaya. Banyak hasil kaya Jabir telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, bahasa Inggeris oleh sarjana Barat bagi memperkayakan khazanah ilmu di Barat. Kitab terkenal Jabir ialah Kaya Alkimia dan terjemahannya diterbitkan oleh Robert Chester pada tahun 1444. 112 kaya didedikasikan untuk gurunya Barmaki dan 70 kaya mengenai pembahasan dari sudut falsafah, kimia, perubatan dan alam. Beliau telah menulis 300 buku falsafah, 2,300 artikel mengenai peralatan perang, 500 buku perubatan, 300 halaman buku mengenai serangga, 500 buah buku yang menolak beberapa teori falsafah, buku mengenai suhud dan nasihat, buku mengenai mantira dan buku sains menurut Aristotle. Secara keseluruhannya, hampir 3,000 risalah dan artikel dikemukakan oleh Jabir Ibnu Hayyan. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi ataupun dikenali sebagai Razes di dunia Barat adalah seorang pakar sains dan ahli falsafah Iran yang hidup antara 865 AD sehingga 925 AD. Dia fasih dalam pengetahuan perubatan Yunani dan menambah sebahagian besar kepadanya dari pemerhatian sendiri. Dia dapat dipersoalkan lagi merupakan salah seorang juru ilmuwan dalam dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar kepada sains dan perubatan Eropah. Seterusnya, saya akan menjelaskan sumbangan Al-Razi. Beliau telah menghasilkan banyak karya yang terkenal. Antara karya yang berkaitan dengan kimia ialah Kitab Al-Asrar. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan merupakan sumber utama maklumat bahan kimia sehingga abad ke-14. Selain itu, sumbangannya ialah menjumpai asid sulfurik. Ini merupakan bahan penting dalam bidang kimia dan kejuruteraan kimia. Seterusnya, beliau juga memberi penerangan yang lebih teliti tentang proses pemejawaban, penyulingan, penghalburan, penurasan, dan lain-lain. Al-Kindi
Nama lengkap beliau iaitu Abu Yusuf bin Ishaq. Beliau berlahir di Kufah pada tahun 804 Masihi dan wafat pada tahun 874 Masihi. Ayahnya Ibnu As-Sabah meninggal dunia ketika beliau masih anak, tetapi keadaan yatim beliau tidak mengendurkan semangatnya. Beliau memulai belajarnya banyak ilmu seperti agama, kimia, geografi dan lain-lain. Beliau dianggap sebagai ahli falsafah Arab dan Muslim keturunan paling agung dan ditelenggami oleh nama-nama hebat seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Sebagai satu ahli kimia yang termaju, beliau adalah seorang penentang alkimia serta menyangkal alkimia yang telah dihasilkan oleh sejarawan lain. Dari segi sumbangannya, beliau telah menunjukkan kesilapan mitos yang logam asas mudah boleh diubah menjadi logam berharga seperti emas atau argentum. Beliau juga telah menghasilkan larutan alkohol sebagai sebatian asli yang menghasilkan tapisan asli alkohol dari tapisan air anggur iaitu wine. Beliau telah menghasilkan pelbagai minyak wangi dan dikenalkan sebagai bapa dalam industri minyak wangi. Beliau telah memperoleh hasil dari kajiannya mengenai minyak wangi melalui penyelidikan dengan menggabungkan pelbagai tumbuhan dan bahan untuk menghasilkan sesuatu produk. Beliau juga telah menulis manuskripnya tentang bahan-bahan untuk menghasilkan minyak wangi. Utari Ibnu Muhammad Al-Hasib adalah seorang ahli aritmetik dan ahli nujum. Walau bagaimanapun, tiada banyak maklumat yang diketahui mengenai kehidupannya. Sumbangannya dalam bidang kimia adalah dia telah menyusun kitab Manafi Al-Ahja yang membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat logam. Khalid bin Yazid merupakan orang Arab pertama yang tertarik terhadap ilmu kimia yang berasal dari buku karya kimiawan Yunani. Dia juga seorang penulis buku tentang ilmu kimia tetapi bukunya tidak lagi biasa ditemukan. Namun demikian, sudah banyak ahli kimia mengutip tulisannya dan menulis kembali buku-bukunya. Fakta sejarah menyebut bahawa Khalid bin Yazid yang wafat pada 709 Masihi sudah mengenali potasium nitrat pada abad itu, 2 abad lebih awal dari penemuan dan pemahaman oleh bangsa Cina. Khalid juga menterjemahkan banyak buku dari bahasa Koptik ke bahasa Arab, contohnya buku Alchemy oleh Stephanus. Sekian, terima kasih.